Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita akan masuk subtopik paling terakhir untuk bab 1 daya dan gerakan 2 untuk fisik tingkatan 5 KSSM. Okey, di mana subtopik ini 1.4 bertajuk kekenyalan. Sebelum macam biasa, sebelum kita masuk subtopik 1.4, kita tengok apa yang kamu perlu tahu. Okey, sebaik saja kamu habis belajar subtopik ini. Okay. Yang pertama yang kamu kena tahu adalah memerihalkan kekenyalan. Okay, maksud di sini kamu kena tahulah apa itu definisi kekenyalan. Okay, kedua, mengeksperimen untuk mencari hubungan antara daya F dan pemanjangan spring X. Okay. Disebabkan kita tak boleh buat eksperimen, jadi untuk buat masa ini kita tak buat eksperimen lah. Okay, nanti saya explainkan ini saja. Okay. Bila kalau kita dah boleh buat eksperimen, kita akan buat eksperimen. Okay. Nombor 3, berkomunikasi tentang hukum berkaitan dengan daya F dan pemanjangan spring X. Okay. Dalam subtopik ini kamu akan belajar satu hukum. Okay. Kita tengoklah hukum apa. Okay. Dan terakhir sekali adalah menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okey, kita masuk 1.4. Okey. Kat sini kita boleh nampak ada seorang lelaki menarik satu tali elastik, okey, untuk melakukan senaman regangan seperti ditunjukkan dalam gambar foto 1.7. Okey. Tali elastik ni biasanya orang guna, contohnya macam sekarang ni kan tengah PKP, jadi orang tak boleh kata bersenam di luar. Jadi ramai orang, ini merupakan salah satu alternatif lah untuk hidup gaya sihat, cara sihat. Okay. So kat sini kita boleh nampak, okay, semasa senaman, lelaki ini menarik kedua-dua hujung tali elastik ini adalah didapati kedua hujung tali elastik ini memanjang. Okay. Kemudian apabila dia kurangkan daya, okay, nampak kat sini tali ini jadi pendek. Okay. So ini adalah sifat kekenyalan. Okay. Kita jangan ingat kekenyalan hanya pada spring atau getah. Okay, banyak objek mempunyai sifat kekenyalan. Yang paling hampir dengan kamu adalah kulit kamu sendiri. Mempunyai sifat kekenyalan. Cuba tarik kulit kamu. Okay, kalau kamu tarik kulit kamu, apa jadi? Kulit kamu akan kembali ke kedudukan asal dia lah. Okay, so kita tengok aktiviti 1.8. Okay, saya tak nak cover banyak sangat. Just kamu tengok ini adalah spring. Ini adalah span. Okay. Kemudian kita tengok gambar seterusnya. Okay. Ini adalah plastisin. Okay. So saya yakin kamu tahu spring, span dengan plastisin. Apa terjadi kalau kamu bengkokkan spring? Kamu picitkan span dan kamu tekan plastisin. Okay. Kamu akan dapati spring tadi dengan juga span tadi akan kembali ke bentuk asal nama plastisin. Bila kamu tekan macam ini, adakah plastisin itu kembali ke bentuk asal? Tidak kan? Okay. Ini menunjukkan bahawa spring dan juga span tadi mempunyai sifat kekenyalan, namun plastisin ini tidak mempunyai sifat kekenyalan. Jadi, apa itu sebenarnya kekenyalan? Okay. Kita boleh tengok dekat sini definisi kekenyalan ini, kamu kena hafal. Yang ini. Okay. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay. Ini wajib kamu hafal. Okay. Senang saja nak hafal dia. Okay. Suatu jasad akan kembali ke bentuk atau panjang asal jika daya dialihkan ataupun daya dialihkan lah. Saya rasa yang paling sesuai. Okay. Okay, so ini kamu kena hafal lah. Okay, so sekarang kita tengok hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Okay, untuk mencari hubungan antara daya dan pemanjangan spring dan dengan pemanjangan spring, kita kena lakukan eksperimen. Okay, di mana eksperimen dia ni sangat-sangat mudah. Okay, tak susah pun. Okay, kita tengok yang pertama. Eksperimen 1.1 inference. Okay, kita tengok berdasarkan ini. So, eksperimen 1.1 maksudnya ini adalah eksperimen yang pertama sekali kamu kena buat semasa kamu di tingkatan 5. Okay. So, inference. Daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okay. Siapa ingat yang saya ajar dulu, ada rumus dia kalau buat inference. Jika kita menggunakan perkataan mempengaruhi,
depan ini mesti pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. So, daya yang dikenakan ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemanjangan spring ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Hipotesis, semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar pemanjangan spring. Okay? Saya rasa kamu faham maksud ini. Tujuan untuk menentukan hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Ini pun saya dah ajar. Kalau nampak tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji, ataupun ini menentukanlah untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay? Pemboleh ubah macam biasa ada 3. So, dimanipulasi daya, bergerak balas pemanjangan spring, dan dimalahkan adalah kekerasan spring. Okey, di mana kekerasan spring ni ada nama lain dia. Kadang-kadang kita panggil sebagai pemalar spring. Okey, apa itu pemalar spring? Nanti kita tengoklah. Okey, ini radas dia, ini bahan dia. Okey, so ini adalah susunan radas dia. Simple saja. Okey, gantungkan spring, ada jarum peniti, ada presisi kat situ, ada jarum peniti. Cangkuk ni kita guna untuk cangkukkan pemberat lah, pemberat per slot. Okey. So, perkara pertama yang kamu kena buat adalah kamu kena ukur panjang asal spring ataupun kita panggil sebagai L0. Okey. Prosedur nombor 2 ni. Tentukan kedudukan asal jarum peniti iaitu panjang asal spring iaitu L0. So, bacalah. Okey, ini adalah pembaris meter. So, kalau pembaris meter mesti ada 1 titik perpuluhan. Okey. Nombor 3. Kemudian, kamu akan letak beban dekat sini. Okay, bila kamu letak beban dekat sini, kamu kena ukur panjang spring tersebut. Okay, contohlah, kita letak 10 Newton misalnya. So, spring itu memanjang kepada 15 cm. So, kamu kena tolak lah. 15 cm panjang spring saat ada beban tolak dengan panjang asal. So, kat situ kamu akan dapat pemanjangan. Okay. Kat sini kata ni mengukur pemanjangan spring itu. So, untuk eksperimen ini, kamu kena hati-hati dengan istilah panjang asal, panjang dan juga pemanjangan. Okay. Kalau panjang asal tu panjang asal lah, panjang tanpa beban. Kalau panjang spring itu maksudnya dia merujuk kepada panjang spring bila ada beban. Okay. Manakala pemanjangan itu adalah panjang spring tolak dengan panjang asal. Panjang spring semasa ada beban tolak panjang spring semasa tiada beban. Okay, so hati-hati dengan 3 perkataan ni. Panjang asal, pemanjangan. Okay, so kemudian keputusan kat sini. Okay, GSM pemberat yang digunakan. Okay, sediakan jadual untuk merekod soalan kat sini. Ada GSM, ada daya, ada panjang, ada pemanjangan. So, kamu perlu buat jadual lah. Okay, jadual kamu macam mana rupa dia. Okay, lebih kurang lah. 2, 3, 4. Okay, so kat sini adalah GSM kamu. Sini adalah daya. Ini adalah panjang spring. Ini adalah pemanjangan. Okay, so GSM tu is pemberat lah. Okay, manakala daya ini kamu kena tukar GSM ini kepada berat. Dah belajar dah. W sama dengan mg. Okay. Okay, mg. Okay, kamu dah belajar. W sama mm ini, GSM ini mesti dalam unit kilogram. Okay, kat sini bagi gram. So, kamu kena tukar kepada kilogram. Lepas tu, kamu kena darab dengan G. G adalah 9.81. 9.81. So, itu adalah nilai G ni. Okay. Nilai G ini adalah 9.81. Okay. So, kemudian bila analisis data. So, untuk analisis data, kamu kena plotkan graf inilah. Seperti nyatakan bila plotkan graf, maksudnya kamu kena lukis graf di atas kertas graf. Okay. So, dalam eksperimen, kalau nak buat graf, okay, kena ingat ada paksi X, ada paksi Y. Baliklah. Ini paksi Y, ini paksi X. Okay. So, macam mana rupa graf? Apa paksi Y kamu? Apa paksi X kamu?
kembali kepada pemboleh ubah tadi. Okay. Paksi Y kamu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay. RV. Bahasa Inggerisnya responding variables. Okay. Manakala untuk paksi X kamu adalah MV. Okay. Manipulate variable. Okay. Itu kamu kena hafal. Paksi Y mesti pemboleh ubah bergerak balas. Paksi X mesti pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Kita tengok keputusan eksperimen ini. Okey. So, jika kita buat eksperimen, so graf yang kita dapat adalah kita dapat graf yang ini. Graf berkadar langsung. Okey. Saya harap kamu masih ingatlah ada 5 contoh graf yang ada dalam fizik yang kamu kena hafal hubungannya. Kalau soalan bagi macam ini, apakah hubungan antara X dengan F? So, X berkadar langsung dengan F. Okey. So, kalau soalan ini saya ulangi, kalau soalan tanya apakah hubungan antara X dengan F? So, X berkadar langsung dengan F. Kenapa berkadar langsung? Sebab graf yang bermula dengan asalan koordinat 0, 0. Okey, so kita masuk hukum dia. So, dalam kekenyalan, dalam topik kekenyalan, satu hukum kita kena belajar, kita panggil sebagai hukum Hooke. Okey, ini dia lah. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahawa pempanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring itu jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey, saya ulang ya. Pempanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal itu. Jadi sebenarnya eksperimen tadi yang kita bincangkan tadi sebenarnya adalah mengkaji tentang hukum Hooke. Okey, graf inilah. Okey, kamu tengok kat sini pempanjangan spring X berkadar terus, graf ini berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring. Okey, ini. Jika tidak melebihi had kenyal. So, apa maksud had kenyal itu? Okey. Had kenyal itu maksudnya, contohlah kalau satu spring itu had kenyalnya adalah 10 Newton misalnya. Okey. So, apa yang terjadi kalau kamu letakkan beban pada spring itu 11 Newton. Okay. Spring itu, bila kamu alihkan balik beban 11 Newton itu, spring itu tidak akan kembali kepada panjang asal. Okay. Dia sudah hilang sifat kekenyalan dia. Okay. Kalau kamu ni, cubalah kamu try. Kalau kamu ada beberapa spring, kamu tarik setarik-tariknya. Kemudian kamu lepaskan. Spring itu tidak akan kembali ke bentuk asal. Okay. Kita boleh katakan spring itu sudah hilanglah sifat kekenyalannya sebab ingat balik definisi kekenyalan mesti kembali kepada panjang asal ataupun bentuk asal. Okey. Hubungan ini boleh ditulis dengan inilah X berkaitan langsung dengan F. Okey. So F sama dengan K X. Okey. So rumus ini pun kamu kena hafal. F adalah daya yang dikenakan, X adalah pemanjangan spring, manakala K adalah pemalar spring. F sama dengan KX adalah rumus bagi hukum Hooke. So, kamu kena hafal rumus ini dan kamu juga kena hafal hukum Hooke. Okey, sekarang kita analisis graf daya melawan pemanjangan spring. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey. Nilai F dengan nilai X kamu boleh dapat daripada graf kamu. Saya dah buat sini, graf ini saya dah lukiskan kat sebelah sini. Okey. Nilai F dengan nilai X kamu boleh dapat dalam graf kamu ni daripada paksi, tetapi macam mana kamu nak tahu nilai X? Okey, nilai X pula, nilai K. So, apa sebenarnya nilai K ini? Okey. Kalau kita belajar dalam matematik, okey, rumus ini sepatutnya kamu tahulah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ini adalah rumus untuk graf persamaan linear. Okey. So, di mana kalau kita apa kita panggil ni? Bandingkan persamaan ini dengan graf ini, kalau kita bandingkan kedua-duanya, okey. Y ini adalah paksi Y. So, paksi Y dia adalah F. So, F sama dengan K. M adalah kecerunaan. Kita tinggal dulu M tu dulu. X ini
adalah X ini. Okey, jadi X lah tambah C, okey, di mana C-nya adalah kosong. Kenapa C-nya kosong? Sebab bermula pada salan. Okey, so cuba kamu tengok. So hanya tinggal M saja. So cuba kamu tengok ini dengan persamaan hukum Hooke tadi yang kat sini ni. F sama dengan K X. So F sama dengan tempat kosong X. So agak-agak kamu apa yang tempat kosong ni? Kalau kita bandingkan dengan ini. Okay, so kita akan dapat sini adalah KX. So kita dapat simpul kat sini K pemalar spring adalah kecerunan bagi graf F lawan X. Okay, saya ulang. Pemalar spring adalah kecerunan bagi graf F melawan X. Okay, so kita akan dapat satu lagi rumus, okay, untuk cari pemalar spring, okay. Ini K sama dengan F per X, ataupun kalau soalan bagi graf, so kamu cari pemalar spring, so maksudnya kamu akan cari kecerunan. Jarang soalan akan minta kamu cari kecerunan. Okay, dia akan suruh kamu cari pemalar spring. So kamu kena tahulah pemalar spring itu adalah kecerunan graf. Okey, saya tekankan lagi sekali kat sini. Kecerunan spring, kecerunan graf adalah pemalar spring. Okey, seterusnya. Okey, ada satu lagi rumus yang kamu kena tahu. Okey, kalau kita tengok kat sini, saya dah lukis lagi graf. Okey, kat sini adalah tenaga keupayaan kenyat, EP. Okey, P itu untuk potential. Okey, so tenaga keupayaan kenyat, EP. Okey, untuk EP, kita akan guna graf yang sama, tapi untuk EP tenaga keupayaan kenyal, okey, ianya sebenarnya adalah luas di bawah graf. Saya tak pakai ni lah, kamu pening, saya pakai yang ini. Okey, saya tak pakai yang ini, saya tak nak kamu pening. So saya tak nak pakai yang ini. Okey, tak maaf lah. Okey, tapi saya nak pakai yang ini. Okey. Okey, so luas di bawah graf. So, seperti yang kamu nampak sini, luas di bawah graf ini adalah berbentuk segi tiga sudut tegak, di mana kamu tahu dah rumus luas segitiga adalah setengah darab tapak darab tinggi. Okey, di mana tapak dan tingginya adalah inilah, saya dah tunjuk dah, ini adalah tapak, ini adalah tinggi. Jadi EP adalah luas segitiga kan. So EP sama dengan setengah darab tapak. So tapak ni adalah pasti X. So X lah. Okey. Darab tinggi. So tinggi adalah paksi F ini. Okey. So F lah. Okey. So dapat kat sini setengah sama dengan XF, ataupun biasa kita akan sebut EP sama dengan setengah Fx. Okey, kat sini. Okey, kamu boleh nampak lah dekat muka buku teks ni kat sini. Okey. Okey, EP sama dengan setengah Fx. Okey, namun EP ini ada dua rumus. Okey, ini rumus yang pertama. Okey, rumus yang kedua. Okey, rumus yang kedua adalah kamu gantikan F ini. Okey, F ini kamu gantikan dengan F sama dengan KX. Okey, mana jumpa ni tadi? Kita jumpa dalam hukum Hooke tadi, okey, pada slide sebelum ini. Okey, F sama dengan KX. Okey, so kita gantikan kat sini. So EP, susah betul nak menulis pakai ni. EP sama dengan setengah mana pemadam. So sorry ya, saya padam dulu. Okey, setengah
Okay, F tu kita ganti dah kan. So, F ni kita ganti dengan KX. So, K X kuasa 2. Oi. Okay, Okay. So, kita ada dua rumus lah. Untuk EP, kita ada dua rumus. Okay, EP sama dengan setengah Fx ataupun EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. So, ini rumus yang pertama. Ini rumus dia yang kedua. Okay. Okay. So, kat sini kita boleh rumuskan kat sini ada 3 rumus kamu kena belajar. Okay, yang kamu kena hafal. Yang pertama adalah F sama dengan Kx. Okay. Yang kedua adalah EP sama dengan setengah Fx. Yang ketiga adalah EP sama dengan setengah Kx kuasa 2. Okay. Okay, kita tengok. Aktiviti 1.9. Okay, so ini saya tinggalkan sebagai homework kamu. Kat sini kita boleh nampaklah ada dua spring. Okay, spring R dan spring S. Okay. Nombor 2. Okay, soalannya adalah daripada graf F melawat X bagi spring R. Okay, maksudnya spring ini, grafik ini. Tentukan nilai pemalas spring dengan menghitung kecerunan graf. Okay, ini soalan ni kita dah berhentilah. Biasa soalan akan cakap, tentukan nilai pemalas spring, K. Dah habis. So, kat sini kamu tahulah, kamu kena cari kecerunan graf. Okay. So, guna rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, cari dua titik mana kamu nak pakai. Okay, tentukan mana Y1, mana Y2, mana X1, mana S2. So, lepas tu kamu tekan kalkulator sajalah. Okay, make sure saya dah pesan hari tu, kalau tekan kalkulator cari kecerunan, selesaikan satu-satu. Selesaikan bahagian atas, baru selesaikan bahagian bawah. Okay, kat sini pula dia kata, tentukan tenaga keupayaan kenyal FP apabila spring direnggangkan sehingga pemanjangan adalah X sama dengan 0.2. So, 0.2 dengan menghitung luas di bawah graf. So, kamu kena cari luas di bawah graf. So, inilah bentuk segitiga kamu. Kalau saya conteng kat sini, bentuk segitiga kamu adalah dari sini sampai sini, sini, sini. Okey. Faham sendirilah. Okey, ini adalah luas di bawah graf. So, kamu kena guna rumus yang ini tadilah, luas segitiga yang saya bagi tahu tadi ni. Ataupun inilah. Okey. EP sama dengan setengah Fx. Okey. Okey, latihan tadi bersambung dekat sini, nombor 3. So, dua-dua itu adalah homework. Nombor 2 dan nombor 3 ni adalah homework kamu. Okey, lukis graf tu sekali ya dalam buku nota kamu. Okey, perbincangan ni pun okey kamu jawab. So, yang mana spring yang lebih keras? Okey, dan juga bandingkan spring R dengan S dari segi kekerasan spring dengan juga tenaga keupayaan kenyal dia. Okey, kekerasan spring bergantung kepada pemalar spring. Okey, lagi besar pemalar, lagi keras spring tersebut. Okey. Okey, kemudian kita tengok sini. Okey. Spring yang berbeza mempunyai pemalar spring yang berbeza. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring? Okey. So, ada 4 faktor yang mempengaruhi pemalar spring. Okey, yang ini aktiviti, tapi yang ini tak payahlah kita tengok yang sebelah dia ni. Yang ini. Okey. So, tengok faktor yang pertama. Okey, faktor pertama adalah bahan spring. Okey, so bahan spring ini biasanya kita akan cakap pasal pemalar spring lah. Okey, lain objek, okey, lain bahan akan mempunyai pemalar spring yang berbeza. Spring kuprum, spring aluminium tak sama bahannya. Jadi bila bahan tak sama, pemalar springnya juga tidak sama. Okey. Biasanya dia akan bagi nilai lah. Okey, yang mana besar, mana kecil. Okey, pemalar spring yang besar, maksudnya kat sini spring itu tidak kenyal. Maksudnya spring itu kurang keras lah. Maksudnya kamu sukar nak renggangkan dia. Okey, dan kamu juga sukar untuk mampatkan dia. Okey. Okey, itu adalah pemalar spring. Okey, pemalar spring yang besar maksudnya springnya adalah keras. Okey, panjang spring. Okey, panjang spring. Kalau spring itu pendek, so pemalar springnya adalah tinggi. Okey, maksud kat sini spring ini keras lah. Okey, saya
tulis keras atau lembut. Okey, keras tu K, L tu lembut. Okey. Okey, kalau spring itu pendek, pemalas springnya adalah tinggi. Jadi dia keras. Okey, so automatik kalau panjang, okey, dia lembut. Okey, diameter spring. Okey, diameter spring itu merujuk kepada, okay, kita tengok kat sini ya. So, saya lukiskan spring. Okey, contohlah, lebih kurang lah. Tak cantik lah. Okey. So, diameter spring itu merujuk kepada ni, diameter lubang ni. Okey, diameter lubang ini. Okey, itu adalah diameter spring. So, kalau diameter spring kecil, okey, lebih tinggi dia punya pemalas spring. Jadi, spring adalah keras K. So, automatik kalau diameter besar, spring itu adalah lembut. Okey. Okey, untuk ketebalan dawai spring, itu merujuk kepada ketebalan ni lah. Okey. Spring tu dapat pada wayar kan? So, ni ketebalan spring ini. Okey, di mana ketebalan spring ni kamu boleh ukur pakai tolok skru micrometer kamu belajar masa kamu form 1. Okey. So, kalau diameter dawai ini kecil, so pemalas springnya adalah lebih kecil, maksudnya ianya lembut. Okey. So, kalau diameter dawai ini besar, dia keras, mempunyai pemalas spring yang besar, tinggi. Okey. So, kamu kena hafal ini semua. Okey. Graf ini kamu kena hafal. Okey. So, kat sini kita tak boleh kata spring yang keras tidak bagus, spring yang lembut tidak bagus. Okey. Spring keras, spring lembut masing-masing ada fungsi masing-masing. Kita ambil contoh, kalau kamu ingat lagi neraca spring. Okey, dalam neraca spring ada spring. Okey, biasanya, bukan biasanya, dalam neraca spring, spring di dalam neraca spring itu, okey, perlu bersifat lembut. Maksud kat sini, pemalas springnya mesti kecil supaya spring itu lebih peka. Okey, supaya neraca spring itu lebih peka. Okey. Untuk spring yang keras, okey, kita ambil contoh spring buaian baby. Okey. Kalau spring buaian baby tu dia lembut, kamu letak je baby atas tu, apa jadi pada baby tu? Okey. Okey, baby tu terus kelebuk. Okey, terus sentuh lantai. Okey, sebab itulah pemalas spring bagi buaian, okey, perlu tinggi. Okey, pemalas spring bagi buaian perlu tinggi. Spring perlu keras lah kalau buat spring untuk buaian baby tu. Okey. So, kat sini saya tekankan lagi sekali. Tak semestinya spring keras itu tidak baik. Okey. Spring lembut itu baik ataupun sebaliknya. Masing-masing ada fungsi masing-masing. Okey. Bergantung kepada apa kegunaan dia. Okey. Tengok yang terakhir sekali saya rasa. Menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okay. Spring boleh disusun dengan dua cara, sama ada sesiri ataupun selari. Okey. Kita ambil contoh tadi yang baby tadi itulah. Okey, buaian baby tadi. Okey, spring buaian baby, pernah tak kamu jumpa yang susun sesiri macam ini? Tak pernah, betul tak? Okey, biasa kalau kamu jumpa ada banyak spring, dia akan susun secara selari. Kenapa disusun secara selari? Kerana spring yang disusun secara selari akan menghasilkan, kita panggil macam spring itu akan jadi lebih keras, maksudnya susah untuk direnggangkan. Okey, so kita tengok sekarang macam mana kita nak kira panjang spring untuk sesiri dan juga untuk selari. Okey, kita tengok sini. Ada dua spring. Okey. Di mana dua spring ini disambung secara sesiri. Sesiri ni sambung macam ni lah. Okey, dia sambung dari hujung ke hujung. Okey. Kemudian ada satu daya yang dikenakan. Okey, jadi pemanjangannya adalah X. Okey. Ini pun pemanjangannya adalah X. So, bila pemanjangan X dengan X, so kalau sesiri, dia tambah saja. So, jadi 2X. Okey. Contohnya, ini saya tekankan ini disebut pemanjangan ya. Contohnya kalau pemanjangan dia adalah, saya contoh sikit lah. Susah nak faham sikit ni.
Okey, contohlah kalau ada 10 Newton kat sini. Dayanya adalah 10 Newton. Okey, 10 Newton. Okey. Jika daya 10 Newton, satu spring ini pemanjangannya adalah 2 cm misalnya. Okey. Pemanjangannya adalah 2 cm. X-nya adalah 2 cm. So, kalau sesiri, okey, kalau yang atas ini pemanjangannya 2 cm, yang bawah ini pun pemanjangannya 2 cm. Okey, jika panjang asal spring adalah 5, so sini dari atas ke bawah pemanjangannya adalah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2. So 5 tambah 5 10 tambah 2 14. Tambah 2 lah, tambah 4. Okey, 14 cm. So kita boleh dapat kat sini panjang spring bila ada beban adalah 14 cm. Saya ulangi sekali ya. Kalau dua spring yang sama ini, kalau ada beban 10 Newton, okey, satu spring ini akan memanjang akan mempunyai pemanjangan 2 cm. Jadi panjangnya adalah 7 cm. Namun, okey, kalau dia sambungkan secara sesiri, so dia 7 tambah 7. Okey, atas ini 7, bawah itu pun 7 cm. Okey. Kalau yang untuk selari, okey, untuk selari, okey, kalau daya ini 10 Newton, okey, so kita tengok. Kalau daya ini 10 Newton, so kita tengok ada berapa banyak spring. So ada 2 spring, jadi 10 Newton ini perlu bahagi 2. So kamu akan dapat 5 Newton. Maksud dekat sini, setiap spring ini akan direnggangkan dengan berdaya 5 Newton. Okay. So, kalau tadi 10 Newton, dia memanjang bertambah 2 cm. Jadi, dalam kes ini, okay, ianya hanya bertambah sebanyak 1 cm. 1 cm. Jadi, panjang spring ini, bila kita letak beban 10 Newton, kita akan dapat 5 tadi kan. Dia punya panjang 5 tambah 1, kita akan dapat 6 cm. Jadi, kat sini kita boleh nampak lah susunan mana yang menyebabkan spring jadi lebih keras. Okay? Spring selari ini menyebabkan dia lebih keras. Okay, kemudian huruf K lah. Yang ini lebih lembut. Sebab itu buayan baby tadi yang saya cakap sesuai pakai yang selari ni. Okay. Okay, soalan ni memang penting lah. Okay. Kalau kamu tanya abang kakak kamu pun, diorang tak boleh jawab soalan ni. Exam hari tu pun tak boleh jawab. Okay, soalan seterusnya. Okay, dia bagi contoh lah kat sini. Okay, pening sikit lah kat sini. Okay. Contoh 1. Apabila satu spring panjang asalnya 50 mm, so dia bagi situ panjang asalnya 50 mm, memanjang sebanyak 6 mm apabila direnggangkan oleh daya 12 Newton. So bila ada daya 12 Newton, so dia akan merenggang sebanyak 6 mm. Okey. Hitungkan pemalas spring itu. Okey, hitungkan pemalas spring itu. So dah ada X dekat situ, dah ada F dekat situ. Okay. So, kalau kita dah belajar pemalas spring, rumusnya adalah F sama, ini rumus dia. Okay, ini rumus dia, F sama dengan K, X. F dah ada. X pun dah ada. So, K sama dengan F per X. So, 12 bagi 6 dapat 2 Newton meter kuasa negatif 2. Negatif 3. Okay. Okey, seterusnya. Okey, senang saja. B. Rajah 1.42 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama seperti spring DA. Bagi setiap susunan spring, tentukan
ketegangan dalam setiap spring, pemanjangan spring, pemanjangan sistem spring itu, dan juga last sekali jumlah panjang spring itu. Okey, kita tengok sini. Tegangan dalam setiap spring. Tegangan dalam spring itu maksudnya merujuk kepada daya dia lah. Okey. Tegangan ni unit Newton. So dah daya. So daya ni kat mana? Yang ni 12 Newton. Maksudnya setiap spring ini terima berapa banyak daya Newton dia. Okey. So untuk susunan A, kita tengok kat sini. Susunan A. Okey. P dengan Q akan terima 12 Newton. 12 Newton. Okey. Seperti mana saya cakap tadi. Kalau sambung secara sesiri, okey, tiada perubahan apa dia jadi lebih mudah untuk dipanjangkan. Okey, jadi lebih lembut. Untuk R dengan S disebabkan dia sebelah selari. So 12 ini kita bahagi 2. So dapat dekat sini 6 Newton, 6 Newton. Okey. Manakala untuk yang C ini, okey, ini 12 bahagi 3. Kenapa 12 bahagi 3? Sebab ada 3 graf. So, TUV 12 bahagi 3, 12 bahagi 3, 12 bahagi 3. So, dapat 4 Newton untuk semuanya. Manakala yang W ini sama kes macam Q ini tadi. Okay. So, dia akan memanjang. Macam dia akan terima 12 Newton itu tadi. Tiada perubahan langsung. Okay. Untuk pemanjangan setiap spring, okay, pemanjangan maksudnya spring itu memanjang sebanyak berapa banyak, okay, bila masukkan 12 Newton. So, P dengan Q ini masing-masing terima 12 Newton dan dalam soalan bagi tahu dah, kalau dia terima beban 12 Newton, dia akan memanjang sebanyak 6 mm. So, P dengan Q masing-masing 6 mm. Okey. Kemudian, okey, untuk R dengan S, okey. So, 12 bahagi 2 dapat 6. So, automatiklah 6 ini pun kamu kena bahagi 2. So, kamu dapat kat sini 3 mm, 3 mm. Okey, boleh. Okey, manakala untuk TUV ini, so ini 4. 12 ini tadi kita bahagi 3, jadi automatik 6 mm. Pemanjangan spring tadi 6 mm pun kita bahagi 3. So, 6 bahagi 3, kita dapat 2. Di mana W ini sama tadi macam P dengan Q. So, kita dapat 6 lah. Pemanjangannya adalah 6 mm. Okey. Sekarang, pemanjangan sistem spring itu, maksudnya total spring ini, jumlah spring ini pemanjangannya berapa? Jumlah spring ini pemanjangan berapa? Jumlah spring ini pemanjangannya sebanyak berapa? So, ini ada 2 spring sesiri. 6 tambah 6, kita dapat 12. Okey. Ini tadi 12 bahagi 2. So, kita dapat 6 bahagi 2, kita dapat 3 mm saja. Okey, manakala yang atas ini tadi pemanjangannya adalah 2. Okey. Pemanjangannya adalah 2. Bawah ini pemanjangannya adalah 6. So, 2 tambah 6 sama dengan 8. Okey. Kemudian, last sekali dia minta jumlah panjang susunan spring itu. So, jumlah panjang ni maksudnya lepas tak beban. Ini ke sini berapa panjang. Ini ke sini berapa panjang. Ini ke sini berapa panjang. Okey, kalau kat sini tadi, okey, pemanjangannya 6. So, 50 tambah 6, 50 tambah 6. So, kita dapat 112. Okey, ini tadi pemanjangannya adalah 3. Jadi, 50 tambah 3 saja. So, 53. Yang ini tadi dapat 2 kan atas ni kan tadi kan. So, 5 tambah 2. Sorry. 50 tambah 2. Yang bawah ni 50 tambah 6. So, dapat 108 mm. Kat sini kita nampaklah. Memang spring B ini, susunan B ni yang paling keras. Okay. Yang paling lembut adalah susunan A. Paling yang sederhana adalah susunan C ini. Okay. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Okay. So, sila buat latihan yang tadi. Yang saya dah suruh buat tadi, yang ada graf tadi. Okay. Dan juga latihan formatif ini. Okay. Latihan formatif ni buat semua 1, 2, 3 dan 4. Okay. So, dengan ini
tamat sudah bab 1. Okey. So untuk next class kita hanya akan buat apa kita panggil itu revision lah. Okey, untuk ulang kaji balik bab 1 ini. Okey. Sekian, terima kasih.